Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi berita menggemparkan seluruh Malaysia berkait dengan Rosmah Mansur. Ini apabila kes saman membabitkan 346 juta AS dollar 1MDB terhadap Rosmah didengar hakim baru. Apa jadi dengan kes-kes ini sehingga ianya pula didengar oleh hakim baru? Kemarin apabila Rosmah dibebaskan, reaksi daripada netizen bercampur baur. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Kes saman AS 346 juta Amerika Serikat dolar 1MDB atau One Malaysia Development Berhad dan 10 lagi terhadap Datin Seri Rosmah Mansur berhubung pembelian barangan kemas didakwa menggunakan dana yang diseleweng kini didengar oleh Hakim Wan Muhammad Amin Wan Yahya. Perkara itu disahkan oleh Peguam Villa Shah An Balagan yang mewakili kesemua planatif. Hari ini adalah pengurusan kes pertama di hadapan Hakim Baharu, iaitu Wan Muhammad Amin Wan Yahya dan Mahkamah menetapkan 7 Februari tahun depan untuk kedua-dua pihak mengemaskini status saman tersebut. Katanya dalam mesej di aplikasi WhatsApp selepas prosiding itu yang dijalankan menerusi Zoom. Bulan lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Leong Wei Lohong telah menarik diri daripada mendengar kes saman itu selepas membenarkan permohonan Rosmah kerana mempunyai kaitan dengan firma guaman Tetuan Skirni. Leong yang juga bekas rakan kongsi di Skirni sebelum dilantik menjadi hakim, membuat keputusan itu susulan permohonan Rosmah yang menzahirkan kebimbangan berhubung konflik kepentingan kerana Skrini mewakili Wan MDB dalam saman terhadap suaminya, Datuk Seri Najib Razak dan beberapa pegawai Wan MDB. Sebelum Leong, kes itu didengar oleh Hakim Mahkamah Tinggi Adlin Abdul Majid yang menolak permohonan Rosmah pada 9 September lepas agar beliau menarik diri selepas memutuskan bahawa isteri bekas Perdana Menteri tersebut gagal membuktikan sebarang bahaya nyata risiko berat sebelah sekiranya beliau terus mendengar saman sivil berkenaan. Bagaimanapun, Adlin kemudian telah dipindahkan ke Mahkamah Tinggi bahagian harta intelek dan Leong mengambil alih kes itu. Pada 9 Mei lepas, 1MDB dan 10 syarikat terbabit memfailkan saman terhadap Rosmah berhubung pembelian barangan mewah bernilai lebih 346 AS dolar juta yang didakwa diperoleh melalui penyelewengan dana 1MDB. 5 daripada syarikat itu antaranya anak syarikat 1MDB iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, One Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, Global Diversified Investment Company Limited, and SRC International Stand Berhad. Manakala 5 lagi ialah Affinity Equity International dan banyak lagi. Kesemua planatif menamakan Rosmah dan seorang wanita bernama Sabnam Narayanandas Daswani juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri, masing-masing sebagai defendant pertama serta kedua. Mereka menuntut Rosmah membayar 346 juta AS dolar atau sejumlah amount yang ditaksir oleh mahkamah selain deklarasi bahawa planatif pertama hingga ke-6 mempunyai hak ke atas barangan mewah yang kini didakwa berada dalam simpanan beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Rosmah Mansur dibebaskan hari ini berita yang agak tak baik, duka cita untuk Rosmah Mansur pula.
Perdana Menteri tak boleh lepas tangan isu pembebasan Rosmah, kata NGO. Ada NGO yang tak puas hati dengan pembebasan Rosmah Mansur di Mahkamah kemarin. Berikutan pembebasan Rosmah Mansur daripada tuduhan pengubahan wang haram, 10 NGO berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak boleh lepas tangan. Wow, saya ingat hanya ada satu NGO, 2 NGO sahaja. Rupa-rupanya ada 10 NGO yang kurang berpuas hati dengan pembebasan Rosmah Mansur oleh mahkamah. NGO ini berkata mereka berharap Anwar Ibrahim tidak melepaskan tangan atau tidak boleh lepas tangan. Selagi pejabat pendakwa rakyat tidak dipisahkan daripada Jabatan Peguam Negara AGC, tanggungjawab pada Perdana Menteri dan bukan AJ, kata mereka lagi. Saudara-saudara, ini kerana tempoh perkhidmatan AG dikawal oleh Perdana Menteri, kata mereka dalam satu kenyataan bersama hari ini. Antara NGO yang menandatangani kenyataan itu ialah Projek Kestabilan dan Accountability untuk Malaysia Projek Sama, Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi, IDEAS, Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia Gerak dan Rasuah Busters. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Rosmah Mansur daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 7 juta ringgit dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN. Hakim K. Muniandi mengeluarkan perintah tersebut selepas membenarkan permohonan isteri Najib Razak itu untuk membatalkan kesemua tuduhan terhadapnya. Permohonan tersebut dibuat atas alasan ia tanpa asas dan pihak pendakwaan tidak mengemukakan sebarang unsur kesalahan dalam tuduhan yang dikenakan. Bagaimanapun, AGC berkata, ia akan memfailkan rayuan manakala Rosmah menyifatkannya sebagai hari jadi. NGO berkenan mengalu-alukan pengumuman segera AGC untuk memfailkan rayuan terhadap pembebasan itu. Namun mereka berkata ia masih tidak cukup untuk memulihkan keyakinan orang ramai. Mereka memetik contoh bagaimana AGC gagal menyerahkan dokumen yang diperlukan berhubung 6 pertuduhan pecah amanah CBT Najib membabitkan RM6.6 bilion yang menyebabkan bekas menteri itu diberikan pelepasan tidak berjumlah pembebasan di NAA bulan lepas. Mereka juga memetik satu lagi kes membabitkan Najib di mana dia dibebaskan atas tuduhan salah guna kuasa yang melibatkan audit laporan 1MDB. Dan kita menyaksikan di NAA untuk timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi untuk semua 47 pertuduhan beliau selepas 77 hari pembicaraan, keterangan oleh 99 saksi pendakwaan dan kes prima facie, kata Najib, kata NGO itu. Sehubungan itu, kumpulan berkenan menggesa Anwar untuk mengumumkan garis masa yang jelas untuk memisahkan pejabat pendakwa raya dan peguam negara. Mereka menggesa Perdana Menteri memberi komitmen bahawa AGC tidak akan memfailkan DNAA menarik balik rayuannya, gagal memfailkan rayuan tepat pada masanya atau melakukan kesilapan litigasi yang akan membolehkan ahli politik terlepas daripada proses mahkamah. Sekiranya mana-mana VIP bebas daripada pertuduhan mereka, ia mestilah keputusan hakim selepas perbicaraan penuh dan selepas rayuan terakhir. Bukan peguam negara yang dilantik oleh Perdana Menteri, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.